bicara beberapa perkara. Yang pertama, PAS bakal didakwa kerana rasuah. Sudah. Okey, penangkapan Datuk Roy oleh SPRM bakal menambah lagi keperitan dan kepedihan kepada Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu. Kenapa? Isu LGBT, ahli Parlimen PAS kena sekolah dan terpaksa akur dengan perhimpunan bukan wanita, bukan berkaitan dengan kerajaan. Terpaksa akur, kena sekolah hari ini dekat dalam Parlimen. Dan tuan-tuan, PAS dan Bersatu sekarang ini sedang bercakaran. Hubungan mereka tidak akan dapat bertahan lama. Gelak kok Isa. Iyalah, aku nak tak gelak macam mana kan? Sebab dia orang menafikan, keluar berita tak ada hubungan kita orang baik-baik saja, baik-baik saja, dia kata. Siapa kata hubungan kita orang tak baik? Dia macam ni lah tuan-tuan. The more you deny, the worse it is. The more you deny, the worse it is. Jangan risau. Kita orang faham dan kita orang tahu sekarang ini betapa teruknya keadaan PAS, betapa teruknya keadaan Bersatu sekarang ini. Disebabkan oleh apa tuan-tuan? Disebabkan oleh mereka sudah kehilangan dana. Berkenaan dengan Hamzah Zainuddin dahulu. Hamzah Zainuddin di dalam satu wawancara sendiri mengakui bahawa dia ada menyimpan fail pemimpin tertentu. Dia kata lebih kurang, kalau sekiranya kerajaan sekarang ni nak main kasar, dia pun boleh main kasar lah. Dia ada fail-fail pemimpin tertentu, kata beliau. Jadi baik kita dengar apa yang beliau katakan. Tak payah sembang banyak. If they feel that the cause actually donate to a party, if they feel that the cause, the struggle, the leaders of the party can actually achieve whatever that they want. If you simply come in and do and harass those people, I think it's not fair. And that's the reason that many has already come out with statement to say it is a political persecution. Don't just, find fault. I can just find fault with them. And I'm telling you, I know. I used to be the Minister of Home Affairs. I think I've got a lot of files against them too. I've got a lot of files against them too. I've got a lot of files against them, Minister of Home Affairs. I think I've got a lot of files against them too. I've got a lot of file against them too. I was dia kata Menteri Dalam Negeri lah, the Home Affairs Minister, and I've got a file against them too. Saya pun ada file nak kenakan mereka. Itu dakwaan Hamzah Zainuddin, ketua pembangkang di luar Parlimen, di dalam satu wawancara dengan The Star. Now, question is, if you got the file against these people, whoever those people are, then what happened until you are afraid to expose those files to those people during your tenure as a Home Affairs Minister? Apakah yang menyebabkan atau menghalang, that prevents you daripada exposing all those files or all those documents? Adakah kamu takut pada waktu itu? Adakah kamu mengugut pada waktu itu? Adakah kamu memainkan peranan kamu supaya tidak ada siapa yang berani bersuara sehingga menyebabkan kamu nak dedahkan dokumen tersebut? Sebab kalau perkara ini benar, dakwaan kamu benar, kamu boleh didakwa sebagai orang yang menyalahguna kuasa. Hamzah Zainuddin, kamu boleh dituduh sebagai orang yang menyalahguna kuasa. Dan perkara ini tu kadang-kadang tuan-tuan, the less we speak, the better it is sebenarnya. Sebab dia akan mendedahkan keburukan kita, keburukan orang yang banyak bercakap tu. Sama juga dengan Anwar Musa. Okay, saya buat Anwar Musa punya kenyataan tentang duit di Sabah, sewaktu Sabah hari tu. UMNO habis duit Sabah, tak cukup duit, berpuluh juta Muhyiddin bagi membantu UMNO Sabah. Saya tak boleh berbohong, saya berdosa. Tapi tuduhan kononnya kita ni nak matikan. Sabah UMNO habis duit. Saya loncat naik atas kapal terbang pergi ke Sibu kerana PM 16 hari bulan September 2020.
Tanya Muhyiddin. Saya masuk dalam bilik tidur dia, beritahu UMNO habis duit, sabar, tak cukup duit. Berpuluh juta Muhyiddin bagi membantu UMNO. Sabar. Berpuluh juta Muhyiddin Yassin bagi membantu UMNO Sabah. Saya masuk ke dalam bilik Muhyiddin Yassin, berpuluh juta, bukan berpuluh ribu tuan-tuan, berpuluh juta Muhyiddin bagi duit. Ini bulan, dia sebut sendiri, dia kata saya hari ini bersumpah. Sampai sekarang Muhyiddin tak berani komen tentang kenyataan Anwar Musa. Dan Anwar Musa ni takkan dia nak menipu sebab dia dah keluar daripada UMNO. Nak membuktikan pada waktu itu betapa Muhyiddin membantu UMNO. Soalan kita, dia dapat duit mana datang berpuluh juta tu? Mana datang duit berpuluh juta itu? Loncat naik kapal terbang, ya betul. Pergi jumpa Muhyiddin Yassin, terus masuk bilik, berpuluh juta dia bagi. Tuan-tuan, sebab itu saya kata tadi, cerita Muhyiddin Yassin, cerita Datuk Roy, cerita Jana Wibawa, cerita Anwar Musa berpuluh juta, kerja kita apa sebagai orang yang mendengar ni tuan-tuan? Put those things together. Letak benda itu side by side. Dia macam puzzle. Tugas kita adalah kita susun puzzle tu sehingga menjadi satu gambaran. So daripada situ, baru kita akan nampak, okay, this is interesting. This is interesting. Kadang-kadang ni tuan-tuan, kita tak cakap, tapi orang lain cakap. Dan orang lain cakap, orang lain tu akan makan diri. Hamzah Zainuddin, saya ada berpuluh-puluh file. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, puluh file tu against siapa? Puluh file tu against siapa? UMNO. Dia tak ada against Pakatan Harapan, sebab Pakatan Harapan merintah sekejap. UMNO tuan-tuan, against UMNO. Tak betul. Saya cabar Hamzah Zainuddin dedahkan fail tersebut. Kalau dia masih ada simpan lah. Saya cabar. Against UMNO. Saya cabar. Tetapi kenapa dia tak dedahkan pada waktu Perikatan Nasional memerintah? Sebab apa dia tak dedahkan? Sebab dia nak keep kerajaan intact. Dia nak bagi kerajaan tu tak berpecah pada masa itu, tak tumbang. Kalau dia dedahkan, UMNO akan tumbang. Betul tak betul tu cerita lain. Tetapi UMNO akan tarik sokongan, kerajaan akan tumbang sekali lagi. That's why dia simpan. Dia jadi Menteri KDN ni, even pada zaman Ismail Sabri pun dia Menteri KDN. Tak nak membuktikan apa point saya kat sini. Perikatan Nasional tu bersih ke? Perikatan Nasional itu bersih ke? Perikatan Nasional itu stabil ke? Perikatan Nasional itu berintegriti ke? Itu soalan saya. Membawa kepada poin yang saya nak sampaikan. Adakah terdapat integriti di dalam Perikatan Nasional apabila menteri, bekas menteri bersatu sendiri yang merangkap ketua pembangkang sekarang ini mengatakan dia withhold, dia menahan dokumen-dokumen yang boleh menyabitkan pimpinan-pimpinan di dalam kerajaan sekarang ini. Dia kononnya sebenarnya atas alasan dia nak memburukkan lah. Tengok, korang tangkap kita orang, aku pun pernah ada dokumen. Tetapi dia tak tahu benda yang dia cakap tu, perkataan dia cakap tu makan diri. Tak tahulah sama ada dia sembang dan gebang macam walaon dan juga walargon ni lah kan. Kadang, ya aku ada ni, aku ada ini. Tapi sebenarnya tak ada benda pun. Mungkin macam tu kan. Tetapi bagi saya nampak ada. Bersalah atau tidak, betul atau tidak dakwaan tersebut, itu cerita lain. Tetapi ada. Dan perkara itu adalah satu perbuatan jenayah apabila Hamzah Zainuddin selaku seorang penjawat awam telah menyimpan dan menutup skandal-skandal dakwaan beliau, seperti mana dakwaan beliau, yang mempunyai fail simpanan yang akan menyebabkan beberapa orang bersalah. Berkemungkinan. Siapa? Kita tak tahu. Siapa? Kita tak tahu. Tetapi Hamzah je lah yang tahu. So sekarang ini kita nak cabar Hamzah dedahkan. Kalau dia tidak berani dedahkan, maka laporan polis boleh dibuat terhadap Hamzah Zainuddin. Dan ada beberapa orang, konteks saya is, kita nak buat laporan polis tentang Hamzah Zainuddin. Silakan. Kerana apa? Kerana dia telah menyalahgunakan kuasa, menggunakan dokumen itu berkemungkinan, saya tak tuduh, berkemungkinan untuk mengugut. Kalau tidak, dia dah dedah.
So adakah itu salah guna kuasa? Ya. Adakah itu termasuk dalam perkara sebagai suapan? Ya. Itu pun dikira sebagai suapan dan boleh disiasat oleh SPRM dan buat laporan kepada SPRM berkenaan dengan dakwaan tersebut. Video saya dah tunjuk tadi. Tuan-tuan boleh Google sendirilah. Tapi video saya dah tunjuk. Dia mengatakan demikian. Jadi kita nak kata macam mana? Dan dalam masa yang sama kita kaitkan, kita gabung, kita sambung tuan-tuan. Dan sebab itu sekali lagi saya kata, tahu tak, nampak tak, kenapa sekarang ini, kenapa beria-ialah Perikatan Nasional nak jadi kerajaan? Dia duk sembanglah pasal KWSP yang tak berapa ramai orang je boleh keluar tu. Berapa ramai je boleh keluar KWSP dan layak untuk keluar KWSP, kalau bersasar lagi lah tak ramai. Sebab dia nak tutup. Dia nak tutup. Tutup apa? Skandal ni. Supaya orang tak bercakap tentang skandal ni. Dia kata rakyat susah. Tuan-tuan ada ke yang boleh nak sampai gantung bendera putih sekarang? Kalau ada yang gantung bendera putih, tolong bagi tahu. Kita pergi rumah dia, kita nak tanya. Kenapa gantung bendera putih? Bukan nak marah. Mungkin betul dia ada kebajikan, dia tidak terjaga, OKU tak boleh bekerja, orang tua tak ada orang jaga. Mungkin saya pernah jumpa juga, bukan zaman PKP pun, zaman biasa. Tapi kita salurkan kepada jabatan-jabatan yang tertentu. Kalau pegawai jabatan tu tak ambil tindakan, saya sendiri akan pergi. Saya sendiri pergi ke pejabat pegawai tu, saya tanya dia, orang macam ni kamu tak boleh bagi bantuan? Orang macam ni kamu tak boleh bagi bantuan? Lepas tu baru datang bantuan pada dia. Pernah dulu dia OKU. Ini zaman sebelum 2020, 2018. Sebelum itu lagi. Dia di Sarawak. Dia OKU, minta bantuan tak dapat. Saya keluar dalam Facebook. Tak lama tak sampailah seminggu 2-3 hari lepas tu, turun pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Turun pengarah, timbalan pengarah pergi. Lalai isi borang dapat bantuan. Sebenarnya bantuan tu ada, tetapi ada birokrasi yang sebenarnya menyebabkan mereka tak tahu pun. So kita yang tahu ni bantu mereka dengan cara itu, bukan dengan cara korek tabung sendiri. Itu bukan kaedahnya. Bantuan ada, dana ada, kaedah ada. Macam-macam agensi yang ada, NGO dan bukan NGO, kerajaan bukan kerajaan, banyak. Sebab negara dah buka. Kita tak payah gantung bendera putih lagi. Kita dah boleh bekerja. Sebelum ini gantung bendera putih sebab kita tak boleh nak keluar. Kita tak boleh nak bekerja. Kita tak boleh nak cari makan. Tetapi adakah mereka nak melihat perkara itu? Tak. Sebab apa? Sebab mereka malu Allah. Dalam kerajaan mana mereka memerintah, rakyat gantung bendera putih. Dalam pada mereka memerintah, rakyat gantung bendera putih. Mereka gagal. Sebab itu kita panggil dia kerajaan gagal. Mereka gagal untuk nak salurkan dengan betul dana-dana dan bantuan-bantuan kepada rakyat. Sekarang baru kita tahu kenapa dana dan bantuan tersebut tak sampai kepada rakyat. Sekarang baru kita tahu rupanya kenapa kerajaan Perikatan Nasional itu kerajaan yang gagal. Ratusan juta masuk dalam akaun, tuan-tuan. Ratusan juta masuk dalam akaun dia orang. Ini yang masuk akaun, yang tak masuk akaun. Tetapi yang bawah-bawah ni dok sibuk nak korek akaun sendiri. Dok sibuk nak korek tabung sendiri. Sebab apa? Sebab bagi mereka cukuplah sekadar ini. Yang atas tu naiklah puluhan juta, ratusan juta, puluhan bilion. Tak apa. Kami nak korek tabung sendiri, tak apa. Dia korek tabung rakyat, tak ada masalah. Kami tak risau pun, kami tetap sokong. Takbir. So takbir itu, tuan-tuan, membawa kepada apa? Membawa kepada apa? Bukan takbir tu bagus. Tetapi takbir yang membuta tuli membawa kepada apa? Membawa kepada ketaksuban. Ketaksuban yang semua dia buat dalilnya benar. Semuanya betul. Semuanya halal. Semuanya boleh walaupun haram. Semuanya sedekah. Right. MACC obtain 3-day remand order on Datuk Roy. MACC hari ini telah berjaya mendapatkan order untuk menahan Datuk Roy selama 3 hari, di mana beliau telah menyerah diri semalam.
The Magistrate Court today granted a 3-day remand order to the Malaysian Anti-Corruption MACC against an individual named Datuk Roy to assist investigation relating to the Jana Wibawa scandal. Magistrate Norina Rahanim granted the order that begins today until March 16 for authorities to carry out their investigation against the individual. The individual whose registered name is Muhammad Hussein Muhammad Nasir 54 is allegedly to be the key mastermind behind Jana Wibawa corruption scandal. He arrived at Jalan Duta Courthouse around 10 this morning in orange MACC clothes and escorted by the officer. Earlier, MACC Ahmad Ashraf requested the court to grant 7 days remand on the individual said Datuk Roy is being investigated under Section 16A of MACC. It is reported yesterday that Datuk Roy surrendered himself to KL MACC yesterday. Now, berkaitan perkara ini tuan-tuan, Datuk Roy ini, kita tak kenali satu watak nama Datuk Roy ni. Adalah orang kata Datuk Roy ni orang PAS is. Itu tak tahulah dia orang PAS ke, dia orang Bersatu ke, saya tak tahu. Tak kisahlah dia orang mana, dan dia pernah katanya didakwa sebelum inilah. Now, apa yang berlaku sekarang ini? Kenapa Datuk Roy ni sentral kepada cerita Jana Wibawa? Ingat tak dulu masa saya mula-mula bawa kes, bila mula-mula Jana Wibawa ini disebut di dalam parlimen, saya kata dalam live saya, tengok betul-betul, dengar betul-betul Jana Wibawa ni, sebab kes ni akan meletup, saya kata. Kes ini akan meletup. Boom, betul, tak lama lepas tu. Nah, dalam Jana Wibawa ni, ikuti Datuk Roy ni. Sebab Datuk Roy ni adalah sentral kepada semua yang sedang berlaku di dalam Jana Wibawa, di samping beberapa tokoh yang lain. Pertama, sepupu menantu Muhyiddin Yassin. Kedua adalah menantu Muhyiddin Yassin. Ketiga, beberapa orang yang dikaitkan dengan pimpinan Muhyiddin. Saya tak boleh announce dulu tuan-tuan, sehinggalah SPRM mengemukakan dakwaan dan baru saya boleh announce. Tapi ada beberapa lagi yang dikaitkan dengan Jana Wibawa, dikaitkan dengan skandal yang melibatkan Bersatu, dikaitkan dengan mereka yang dikatakan sekarang ini terlibat secara langsung atau tidak langsung kepada skandal ini. Sehingga kan menyebabkan semalam atau beberapa hari lepas, seorang pegawai SPRM telah dikatakan disuap sebanyak 400,000 untuk menggugurkan satu kes yang melibatkan anak kepada bekas Perdana Menteri dan juga pemimpin tertinggi Bersatu. Kalau saya sebut macam tu, tuan-tuan fahamlah. Dikatakan 400,000. Dan individu ini juga adalah sentral kepada apa yang berlaku di dalam kes-kes di seluruh di dalam negara kita yang berkaitan dengan Bersatu. Individu yang akan didakwa. Saya tunggu beliau didakwa, nanti baru kita buka cerita itulah. Tapi sekarang ini tunggu pendakwaan itu berlaku. Dan Roy ni nanti ada kemungkinan bahawa beliau mungkin takkan didakwa, akan berlaku plea bargain. Tetapi plea bargain itu akan menyebabkan Bersatu will be in trouble. Plea bargain tu macam mana is? Bersatu, Datuk Roy ni boleh, ini saya tak kata dia akan, tetapi boleh jadi central witness. Macam juga kes Rizal Mansur dalam kes Rosmah. Rizal tidak didakwa, tetapi Rosmah yang didakwa. Sebab kita nak tangkap ni jerung, kita tak nak ikan bilis. Tetapi yang memain peranan tu ikan-ikan bilis ni tuan-tuan. So ikan-ikan bilis ni memain peranan, tetapi kita nak tangkap jerung. Kita nak kaitkan jerung-jerung ini. Yang kita tahu yang kena dakwa Wan Saiful Wan Jan sekarang ini semua menantu Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin sendiri kena dakwa. Kita tahu setiausaha bendahari kepada Bersatu kena dakwa. Kita tahu yang itu. Tetapi sekarang ini beberapa nama akan kena, sama ada directly mengenai kes-kes ini ataupun indirectly, termasuk kenyataan-kenyataan yang bakal makan diri mereka sendiri.